Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam petang Sabtu. Apa khabar anda semua? Semoga petang-petang Sabtu ini anda dapat berehat. Saudara Zeki Nordin, Zeki Nordin, saudara Wawi, begitu juga saudara Isma, saudara Putri, saudara Elida, Puan Elida, Puan Aini. Doa saya anda dapat beristirahat bersama dengan keluarga. Apa khabar saudara Mak Khairul Kamarudin, saudara Hang Rai, saudara Datuk Mustafa Rahman, apa khabar Tok? Moga sihat ya. Mungkin hari ini musim-musim gini pula mempelai pula ya. Saudara Izzuddin, saudara Fazil Yub, Puan Ros, terima kasih sekuntum mawar merah. Saudara Muhammad Khairul Kamarudin juga terima kasih. Saudara Datuk Mustafa Rahman, saudara Madam K. Saya sentiasa mendoakan teman-teman agar sentiasa sihat walafiat. Saudara Yaya Armin, saudara Hahani, saudara Nur Hartini, saudara Puan Fauzi, yang nak invite saya ni Datuk Mustafa. Salam sahabatku, terima kasih Datuk, moga sihat Datuk. Nak minta live bersama dengan saya teman-teman, saya minta maaf, saya tak tahu. Saya tegang, saya kata berkali-kali saya beritahu. Ya, Puan Delima Rabit dari Kota Baru, Kelantan. Apa khabar, Mek? Live dengan saya, kalau anda buat, anda jemput saya, boleh saya masuk. Okeylah tu agaknya. Ya, saya Puan Selamah Yusof. Apa khabar? Selamat petang. Cuaca di Kuala Pilah panas. Saya pun tadi ambil air semayang, tak pergi ke masjid. Buat di rumah, ambil air peruduk, digunakan air paip. Ya Tuhan, terkejut saya. Rasa nak mengelupeh kulit. Panas. Ya Puan Delima Rabit, terima kasih. Dan saya yakin, walaupun cuaca mendung, tetapi suasananya bahang, panas itu tinggi. Ya, Raja Kamal, Raja Baizanku sihat di Sungai Petani ya. Rasanya Sungai Petani pun tu panas. Raja Afar, Jeff, how are you? Yang Maya, selamat petang. Saya merasakan cuaca memang panas sekarang. Baik, saudara, kita teruskanlah bercerita melabun petang ni. Sebab semalam tak ada. Memang selalunya hari Jumaat saya cuba untuk tidak bersiaran. Ya, MJ muda. Dia minta pantun satu malam. Saya siang saya tak ada. Pantun ni kita minta dari Pak Nazil. Bukan saya, pantun Pak Nazil. Okeylah. Saya tak bijak sangat ya. Jejak rimba, saudara. Daripada Sungai Siput. Itu juga Noel dari Sungai Petani, katanya mendung. Tapi yakin saya mendung-mendung pun panas lah. Saudara. Saudara Jumri, saudara Dedi, Raja Kamu Raja Bazarku, panas ya Sungai Petani. Benar, memang panas. Panas lit-lit tu dia panas. Walaupun mendung, kata Noel di Sungai Petani mendung. Tapi panas rasanya. Begitu juga ni nak minta. Dia kata invite lah Mira Bed untuk bersama. Macam mana saya nak invite? Saya tak tahu Mira. Minta maaf lah. Megat Zulkifli Berhabak daripada Teluk Intan. Teluk Intan tu kalau sebut Teluk Intan makan mie Mastan Gani. Ataupun nasi kandar Gulam Rasul. Ya, Puan Nora Hussein, apa khabar? Terima kasih. Beri saya best katanya. Begitu juga Semuri Abdullah dari Sungai Buloh. Sungai Buloh berbahang. Memanglah kalau sekitar rumah saya berbahang, Sungai Buloh mesti juga berbahang. Ya, saudara Ramzul Zul. Baik, saudara. Saya nak bercerita hari ni Sabtu, saudara. 26 Mei. Petang-petang Sabtu ni kita melabur sedikit sebab saya menerima kiriman. 2 kiriman daripada saudara Muhammad Azmi Ali. Agak menyentuh perasaan saya. Itu bagaimana menggambarkan. Dia bertanya pada saya bagaimanakah perbezaan antara anak-anak murid atau pelajar dulu dengan sekarang. Sebab dia kirimkan pula saya gambar buli. Alah, teruknya budak tu kena balun, saudara. Kalau ibu bapanya lihat, tentulah mereka juga rasa sedih. Mana ibu bapa yang tak sayang ke anak, saudara. Saya cakap terus terang, saya walaupun kadang-kadang Saudara Buya Hussein, anak-anak Puan Rubidin, kalau anak-anak kita ni sama ada melawan tak melawan pun, tapi kasih sayang kita pada anak, maklum sajalah anak lah, saudara. Tentulah kita kasih dan sayang. Tapi bila saya lihat gambar yang dikirimkan oleh saudara Muhammad Azmi, sayu hati. Bagaimana anak itu dia berlasah. Bukan seorang ya, saudara Ayah Armin, Madam K. Berlasah, berpasukan, berkumpulan. Kesian. Anak itu menahan sakit. Bayangkanlah kalau itu berlaku pada anak kita. Tentu ia mengundang amarah kita. Ya, saudara Muhammad Dahlan, tentu pasti saya rasa
Puan Rubiah Husin, Waalaikumsalam. Bila saya melihat bagaimana anak-anak ini mereka bergaduh ataupun buli yang berjemaah. Saudara Borak Putih, selamat petang. Saya mengharapkan agar budaya ini perlulah segera dihentikan. Saudara Ramzul, saudara Noel kata zaman ni ada bapa boleh gelak anaknya kena kaki buli. Aduhai, itu bapa yang tidak bertanggungjawab, yang tidak mempunyai perasaan. Saudara Muhdalan, memanglah mereka ni tak bertanggungjawab kalau melihat anaknya buli orang. Kita sepatutnya mendidik anak kita untuk sentiasa berkasih sayang sesama insan. Kalau dari kecil kita mendidik mereka dengan budaya yang sebegitu, maka bila mereka besar nanti, akhirnya jadi samsing jalanan. Itu gambarannya. Ya, saya bila saudara Muhammad Azmi Ali tanya dengan saya macam mana zaman saya dulu. Waktu saya sekolah dulu, saya pun nakal juga, saudara, bukan tak nakal. Saudara Dapurian, saya memang nakal dulu, memanglah kadang-kadang ada masanya cepat naik angin bertumbuk. Tetapi guru dulu, saudara, ini cerita ni, kalau dia dapat tahu kita bertumbuk, jawabnya dia tak pukul, dia tak hukum. Hukumannya dua-dua tu dia panggil, bawa pergi tengah padang, kau cabutlah bulu duri semalu tu. Saya Elias Muhammad. Ingat lagi saya, arwah Cikgu Hamdi ataupun Cikgu Sigaran ke, saudara sekolah saya dulu, arwah Allahyarham Cikgu Johari, dia bawa kita ke padang bola. Handal sangat bukan? Dua orang. Duduk dekat padang bola tu, kawan-kawan lain semua perhati tepuk tangan. Kita berdua yang bertumbuk dari situ, cabutlah. Cabut bulu duri semalu. Pokok semalu ni bila sentuh dia kecut. Jawabnya saudara, luka-luka je kat tangan saudara. Itu saya rasa hukuman yang terbaik ya, serta pikul. Nak balik rumah, kalau mak tengok tangan kita ni, kenapa tangan tu? Tak ada apa tadi. Salah asal pisau. Tobat tak bagi tahu. Saudara Ramzul, memanglah guru dulu garang, tetapi garangnya ada cara. Ada menggunakan ilmu psikologi. Bukan sekarang, saudara. Saya tak tahulah. Bila saya tengok anak-anak ni buli ataupun pukul berjemaah lah. Kesian. Kalau saya lah bapa kepada pelajar sebut, anak murid sebut, tentulah kita rasa sedih dan tak tahulah saudara. Saya sayu hati tengok benda tu. Saudara Wan M. Bakri, dia kata zaman persekolahan adalah waktu yang paling indah untuk dikenang. Benar. Zaman saya dulu, saudara. Dan waktu saya belajar di sekolah asrama pun, memang ada juga. Tapi bukan bully, itu ragging. Raggingnya kena berdiri, kalau ada asrama lelaki, saudara. Berdiri atas meja tu, malam-malam kena menyanyi. Ambil botol kicap tu, pegang sebagai mikrofon. Nyanyilah lagu apa pun. Itu bentuk ragging. Dan digalakkan untuk menghormati para senior. Itu tujuannya. Saudara Wan M. Bakri. Tapi zaman sekarang ni, kalau tumbuk, pukul, kesian budak tu. Selalunya jadi mangsa ni, anak-anak pelajar-pelajar yang tidak badannya tak sasa. Kesian, saudara. Kemudian, saudara Noel, anak sekarang ni pandai cover. Betul, kita dulu cukup takut dengan guru. Sekarang ni, guru takut pada murid. Sebabnya kerana ibu bapa. Sikap ibu bapa juga, kalau cikgu pukul, maka kita serang ke sekolah. Ada dalam gambar, dalam media sosial saya tengok. Guru, bapa tu, ibu bapanya terus pergi ke sekolah. Cari anak-anak tu, cari cikgu. Kenapa pukul anak saya? Ya Tuhan, zaman saya dulu, kalau kena 2 rotan, tobatlah home, takkan bagi tahu pada ibu saya. Sebab, kalaulah saya mengadu kat ibu saya kena 2 rotan, ataupun dia dapat tahu. Nanti ibu saya dengar cerita kamu kena pukul sekolah cari cikgu meh. Tak ada, mak. Ya, aku dengar. Tak ada, mak. Mari sini. Ada kawan kamu kata kamu kena pukul. Pasal apa kamu kena pukul? Tak ada, mak. Tak ada. Tak ada, saya kata. Dan dia tanya-tanya itu akhirnya mengakulah. Ada tadi cikgu pukul 2 rotan. Jawabnya saudara, dia tebiknya belakang saya dengan rotan, 4 rotan. Bukannya nak tengok kamu ada luka ke sakit. Tidak. Dia tambah lagi 4 rotan. Jadi, apa yang berlaku di sekolah, tobat tak mengaku. Tobat tak akan bercerita kat mak bapak kita. Saudara Mak Semana, Waalaikumsalam. Ini sembang santai-santai tentang bagaimana budaya buli, saudara. Dulu kita bila belajar ke sekolah, memang biasalah anak-anak. Tercuit sikit, cepat marah, bergaduh, bertumbuk. Itu biasa, tetapi cara hukuman guru, saya tak boleh lupa, saudara. 2 kali kena tangkap bertumbuk.
Ada, kawan saya sekarang ni tinggal kat Selayang. Kadang-kadang bila saya jumpa dia, Man, kau ingat tak Man kecil-kecil dulu? Mau tak ingat. Kau punya pasal lah, Man. Katanya. Ngapa, Man? Kau punya pasal aku berpeluh tengah panas cabut duri pokok semadu. Kau tumbuk aku tumbuk kau. Malahan itu merupakan kenangan silam yang indah untuk kita kenang. Walaupun waktu itu perit, saudara. Man Ganu, Waalaikumsalam semua. Salam dari Kota Terengganu. Mendung aja hari ni di Kota Terengganu, Man. Jadi, saudara, viral kick dia. Macam mana UMNO dengan PS kerjasama. Malam nanti kita berbicara. Siang tak ada politik, minta maaf. Saudara, viral kick. Siang-siang begini, ini masa kita bercerita tentang kenangan silam, memori, permasalahan. Ya, saudara Isharun. Bagaimana kita melihat budaya hari ini anak-anak kita. Saya menerima kiriman daripada Saudara Muhammad Azmi Ali. Agak memeranjatkan saya, ada 2 kirimannya. Lepas tu dia kata kalau tak tahu, nak tengok lagi, buka PPS. Cek lagi. Memanglah saya tengok banyak kes. Dan saya haraplah agar Menteri Pendidikan mesti mencari upaya bagaimana dikembalikan semula. Cikgu-cikgu boleh merotan. Ini mungkin kerana guru-guru tak boleh merotan, saudara. Saudara mi pedu dia kata, waktu saya dulu, ustaz bagi pipe pipe tabung katanya atas kepala. Pino kepala, benar saudara. Saudara Manganu, saudara mana lagi? Saudara Ramzul. Jadi, dulu tak ada masalah kalau kena kat sekolah, hebat tak mengaku kat rumah. Tapi ada juga saudara ibu bapa yang bersikap begitu tapi akhirnya anaknya di pulau. Saya rasa sepatutnya pelajar-pelajar kalau mana yang melakukan buli di sekolah, wujudkan budaya untuk mengulau mereka sebab ini bukan budaya kita, saudara. Samping itu, ibu bapa janganlah pergi serang guru. Dulu guru ibu bapa kalau serah anak ke sekolah, dia akan bekalkan dengan sekerat rotan. Cikgu, saya serahkan anak saya ni bersama dengan rotan. Kalau dia nakal, dia tak dengar cakap, silalah rotankan anak saya ini. Saya izinkan, asalkan jangan patah, jangan buta. Itu tak boleh lah. Ia artinya memukul dengan nafsu. Kalau setakat rotan tu, balik rumah tambah lagi. Ya, Saudara Ramzul, budak sekarang ni manja. Malulah zaman IT. Saya rasa bukan soal manja. Soal ketegasan. Kalau kita tegas, maka anak-anak sekolah. Kejadian buli sekarang berbeza macam sekolah. Betul saya baru sekarang ni buli ni teruk, saudara. Ada yang ambil bangku, empuk. Saudara Hafiz Azhara. Terajang, tendang. Jadi bagi saya itu bukan budaya kita. Ibu bapa janganlah serang cikgu. Betul saudara Mangganu, sepatutnya ibu bapa kalau anak dia kena hukum, dia kena tahulah anak dia nakal. Memang pun naluri anak-anak memang nakal. Kalau tak nakal bukan anak-anak. Saudara Yusuf Johari, luka tangan kena rotan, tapi diam aja tak bagi tahu mak bapak. Betul saudara Yusuf. Saya ingat bukan sebab luka lah, berbirat je saudara. Dan yang paling kita takut dulu kadang-kadang bila nak cikgu bukan nak mau semak kita punya kuku. Bila cikgu memeriksa kuku, paling kita takut kalau panjang jawabnya ruler yang besar tu petepung. Saudara W.M. Bakri, zaman saya dulu hormatnya murid pada guru amat tinggi nilai, betul saudara. Kita di mana-mana pun cikgu sampai sekarang saudara. Jadi terima kasih Bunga. Bagi saya melihat macam bila saya tengok ataupun saya mendapat berita Allahyarham Cikgu Hamdi meninggal, sedih juga. Padahal biasa kena penyepak je. Mangganu. Guru yang saya biasa kenalah. Gilbert Jeremiah. Ingat lagi saya. Budak manja tu Edi Tahir. Saudara. Budak sekarang manja tak tentu. Saya ingat lagi Mr. Gilbert Jeremiah. Waktu saya belajar kat kolej. Saya ni tak minat pada lukisan. Mungkin sekarang itu saya tak reti nak buat IT ni saya. Saudara budak putih dia kata, buat tak kutip pintu sebelum masuk darjah? Kutip pintu tak pernah. Saya tak tahu kutip pintu. Tapi saya tahu kutip pokok semalu tu adalah. Luka-luka tangan. Jelani apa ni? Your projection pun tak waras. Tang mana tu Jelani? Apa yang tak waras itu? Guru dulu berbeza dengan zaman sekarang. Benar. Walaupun guru dulu bukan keluar universiti pun. Guru sekarang ni ramai kebanyakan keluar universiti tapi tidak diberi satu tauliah ataupun kebenaran. Kalau anak-anak pelajar-pelajar kita bolehlah dia rotan kan saudara. Dulu tengok rotan takut. Saudara Edi Tahir budak manja tu katanya.
Saya merasakan Budi Kurniawan dia kata follow the life of creator. That Mazir. Jadi persoalannya, kalau guru-guru tak serius, tak tegas untuk menyemai disiplin, jadi anak-anak pun tak takut. Mereka buat tak tahu je. Sedangkan kadang-kadang sebab pelajar-pelajar atau kanak-kanak yang masuk sekolah, mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada anak orang kaya, ada anak orang miskin, ada anak yang susah. Jadi kadang-kadang kalau lebih-lebih lagi kalau dia asrama penuh, mereka datang hadir, ibu bapa mengharapkan dengan penuh keseronokan. Kalau anak kita dapat masuk sekolah asrama penuh tu, seronok dulu, selamat sepana. Rotan bulu ayam dulu ataupun baris kuning yang panjang, betul. Mesti salah satu mesti kerak. Mestilah. Memang keras lagi tu. Memang kena cara. Terbedik begitu badan. Guru sekarang kurang bergaul dengan ibu bapa. Saya rasa begini, Saudara Nazri Tengkar. Saya tidak nampak soal pergaulan antara ibu dengan guru dengan ibu bapa. Kita ada PIBG. Apa gunanya PIBG itu? Kalau bukan untuk... secara viral kick, dia kata buli sekarang sampai teruk cedera, betul. Salam dari Kuantan, cuaca panas, Saudara Hamid. Dan guru nak kata bertegur sapa dengan ibu bapa, biasalah guru sekarang ni ada persatuan ibu bapa dan guru-guru. Patutnya itulah medium ataupun medannya untuk mereka berinteraksi. Sebab saudara, di samping saya tengok cerita buli yang dikirimkan oleh saudara Muhammad Ali, saudara dihantar pada saya tu, saudara Muhammad Azmi Ali ni dihantar pada saya, ada juga satu lagi video. Ini memang tak patut. Ini memang tak patut dan sesuatu yang perlu dilakukan. Sebab dia gambaran dalam media sosial seorang lelaki berwawancara dengan anak gadis. Juliani kita tak serius dan buat dan kita tak taat pada apa. Kita amalkan budaya barat, nafsu barat lah jawabnya Juliani, betul. Raja Khabar, terima kasih hadir. Sebabnya saudara, apabila saya tengok video tu, durasinya tak panjang, lebih kurang 1 minit misalnya. Saudara Syah, bila dia mula bertanya pada anak gadis tu, kenal tak ni? Dia pun tak tengok gambar dalam dia punya iPhone ya. Saudara Nazri, gambar penyanyi. Dia tegarlah kenapa penyanyi tu kenal. Yalah, anak-anak gadis sekarang ni. Kenal lah penyanyi ke, pelakon ke, artis ke. Tapi bila ditanya selagi, gambar ni kenal tak? Saya sedih, saudara. Saudara Ramzul, saya melihat apabila digambarkan gambar tu, gambar bapa kemerdekaan kita. Itu gambar almarhum Tunku Abdul Rahman. Dia kata tak kenal lah, dia kata siapa ni. Boleh gelak-gelak pula tu. Tak kenal, boleh gelak-gelak. Saudara. Kim Sien Ho. Guru-guru berikan kebenaran merontak anak murid. Sepatutnya begitu, yang degil dan jahat. Tapi dengan syarat, jika guru yang melanggar, itu lainlah saudara, kalau dah ada dendam. Jadi, bila dia bertanya soalan begitu, saya sedih. Kenapakah warga bangsa kita, ini anak muda saudara. Usia saya ingat dia bukan dalam 17-18 tahun. Saudara, viral kick, dia kata ulas tentang guru yang tak ikut etika. Guru tak ikut etika ni bukan tak ada. Dan mereka selalunya dikenakan tindakan disiplin ataupun digantung tugas. Itu adanya, tapi masalah pelajar-pelajar. Ya, kita jangan bermusuh dengan guru, saudara. Baginda Nabi Muhammad SAW juga sering berpesan. Bila kita berdoa, doalah keampunan, doalah keselamatan, kebaikan untuk kedua ibu bapa kamu dan guru-guru kamu. Begitu baginda Rasulullah menekankan supaya kita menghormati para guru. Sebab itu ada samutari guru dan sebagainya. Tapi kalau guru-guru pula dianggap sebagai musuh, kalau guru-guru memukul pelajar-pelajar, maka itu dianggap sebagai musuh. Macam mana saya viral kick, saya nampak guru yang tak ikut etika, memang ada dia punya SOP-nya. Guru besar ada. Saudara Man Ganu, dia kata dia pun tengok video tu, dia pun sedih apabila gambar dia tak kenal yang almarhum Tunku Abdul Rahman. Sedih saya. Ramzul, jaga-jaga sis, Edit Tahir tengah cari idea nak smash kita balik. Tak apalah, asalkan dia jangan smash kita dengan bulu ayam sudah. Tetapi bagi saya lah, di sini juga saya mengharapkan agar Kementerian Pendidikan supaya menekankan pendidikan sejarah itu penting. Zaman saya dulu, saudara, bila kita belajar sejarah, seronok saudara.
Sejarah yang kita belajar waktu saya sekolah menengah, tingkatan 1 lagi, kita sudah pun belajar bukan sejarah negara kita, sejarah luar negara. Cerita tentang Abraham Lincoln, maka kita pun bercita-cita nak jadi macam Abraham Lincoln. Secara yang maya, benar ada pelajar yang tak kenal bapa kemerdekaan. Ini berlaku di sekolah-sekolah tingkatan 5 tu, itu dah teruk dah tu. Secara zaman saya dulu, saudara, tak tahulah saudara juga mungkin sezaman dengan saya. Kita belajar tentang sejarah Abraham Lincoln, Perang Dunia Pertama, Bintang Kedua, Maharaja Hirohito. Dan subjek yang paling seronok sekali kita dengar adalah sejarah Mong, The Mad Mong ataupun Rasputin. Ada lagu Rasputin dalam oleh penyanyi ABBA tu. Bila dengar lagu Rasputin tu kita ingat sejarah tu, saudara. Memanglah sebab itu sebagai sami gila yang akhirnya mempengaruhi isteri raja di Rusia. Saudara, dulu kita seronok, saudara. Sebabnya jadikan pengajaran bahasa sejarah ini penting. Saya rasa mungkin silibus pendidikan itu perlu diperketatkan. Soal sejarah. Ini yang penting kan, mesti sains mesti lulus. Bahasa Malaysia lulus, bahasa Inggeris dan matematik. Bagaimana sejarah? Bagaimana dengan ini geografi? Secara ilmu alam dulu. Jadi soal-soal mata-mata pelajaran ni kena syarat lulus, kena syarat semua. Sebab saudara, sejarah itu paling penting. Kalau tak kita saudara Zafir, cuba saudara hayati, saudara Hamid. Di mana silapnya subjek sejarah? Sekolah rendah hingga sekolah menengah. Benar ada diajar, tapi penekanan saudara Abdul Hamid, saya rasa penekanan. Dan kalau tak lulus sejarah pun boleh dia tak lulus. Itu masalahnya. Kalau sejarah itu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Ini penting saudara sejarah. Kerana kalau saudara macam mana saya kata, saya cuba meneliti ayat suci Al-Quran. Saya melihat sekitar dalam antara 65 ke 70% pengisian. Saya baca terjemahan lah. Saya tak faham bahasa Arab pun, saudara. Burak putih saya pernah kena rotan 3 rotan. Ini public caning. Kerana bertumbuk. Mak dan pak tak tahu pun. Kalau dia tahu memang, ya saudara burak putih, kalau mak dan bapak tahu kena lagi lah. Ini sejarah amat penting sebab saudara dalam sirah Al-Quran itu 60 ke 70% lah menceritakan sejarah. Daripada sejarah Nabi Allah Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Nuh, semua itu sejarah. Tapi kita boleh buat ambil tak tahu tentang sejarah. Sejarah ni penting, saudara Rahman daripada Johor Bahru. Saya rasalah, sebab bila sejarah itu seperti mana kita memandu kereta. Bila kita memandu kereta, ada cermin di atas untuk melihat apa di belakang. Dan kalau macam kita baca sejarah di Jepun, orang yang mewujudkan teknologi atau melakukan inovasi kereta adalah Honda Tanaka. Bila saya baca, saya baru faham, Honda Tanaka. Sedangkan waktu dia menzahirkan harapannya, dia kata Japan will come out to this world. Japan akan lahir di dunia ini sebagai pembuat kereta motor yang terhebat di dunia. Sedangkan Jepun waktu itu baru mengalami kekalahan Perang Dunia Kedua. Hiroshima dan Nagasaki lumpuh kena bom atom. Ya, saudara putera 9899. Jadi itu sejarahnya. Jadi dengan sejarah itu memberi kebangkitan semangat pada kita. Saudara Zamri Khalid kena boleh fokus pada sejarah Malaysia sendiri dan silibusnya. Dan lepas itu kita tahu juga sejarah negara lain. Benar. Tapi zaman saya sekolah dulu tu, sejarah negeri kita sendiri memanglah kita kena wajib belajar. Dan juga sejarah luar. Itu yang saya kata, subjek yang paling saya seronok tu bila sampai ke chapter Rasputin. The Mad Mong. Sebab maklumlah, belajar sekolah Inggeris jadi bila sebut itu kita ketawalah ceritanya. Dan sejarah banyak. Bercerita bila cikgu menceritakan tentang Abraham Lincoln daripada anak jalanan. Dia didukung bapak dia menapak di atas siling. Sejarah dia. Jadi bila kita melihat begitu, menimbulkan satu semangat. Begitu juga sejarah almarhum Tun Razak, bagaimana ke sekolah jalan kaki. Sedangkan dia adalah anak orang keempat di Pahang. Jalan kaki dan tak berkasut. Ini sepatutnya memberi satu galakan, satu semangat kepada pelajar-pelajar kita untuk melihat masa depan itu tidak ditentukan oleh kemiskinan. Saudara, saya Zamri Khalid, saya setuju memang lebih fokus pada sejarah negara kita. Bagaimana kemerdekaan negara kita, bagaimana sejarahnya wujudnya kemerdekaan, bagaimana perjanjian 163 terlahirnya Malaysia, bagaimana juga sebab semalam saya berkesempatan ke
pusat ilmu di Janda Baik semalam saya. Jadi antara pensyarahnya ceramah yang disampaikan adalah Profesor Dr. Azmun. Dia pakar sejarah. Bila dia menceritakan sejarah begitu, saya cukup minat saya. Kalau saya lihat live saya malam tadi, saya sempatlah setengah jam lebih. Cuma tak tahan sejuk. Maklum sajalah Janda Baik saudara, memang baik-baik jandanya sebab sejuk-sejuk belaka. Ya, Fauzia Ismail. Selamat petang dari Keluang Johor. Saudara, Saudara Kumat Kamit, dia kata 2 tahun dikurung. Media pun tak sejarah juga. Itu. Saudara, jangan saya tarik saya Kumat Kamit dalam politik. Itu sejarah politik. Tetapi saya harus memikirkan siapa kita punya governor bank negara pertama, ketua polis negara kita yang pertama, ketua polis negara kita yang kena tembak dengan komunis. Semua ini sejarah yang perlu kita semaikan, kita terapkan. Supaya dapat di sebalik berlaku sejarah itu, kita wujudkanlah pelajaran-pelajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan yang boleh menimbulkan sama ada kesedaran, semangat baru. Sebab Al-Quran pun dia, dalam Al-Quran itu cerita sejarah dan di situ letak undang-undang Islam. Jangan kamu mencuri, jangan kamu melakukan perzinahan, jangan kamu begitu, jangan begini apa semua. Sebagaimana umat terdahulu daripada kamu. Hendaklah kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu daripada kamu. Ingatlah peristiwa dalam Isra' Mi'raj. Dia yang menjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mengertinya Nabi Muhammad juga lah hamba Allah. Pada kita mulialah kekasih kita. Tapi ajaran Al-Quran, dia yang menjalankan hambanya. Daripada Masjidil Haram, Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Semua itu adalah pengalaman dan sejarah. Itu dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mementingkan soal sejarah? Assalamualaikum Mustafa, selamat petang. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, selamat petang. Saya bercerita ini tentang sejarah. Saya Yang Maya dia kata, zaman saya dulu katanya Malayan history dihapuskan. Geografi pula belajar tentang South America. Lepas itu ditukar pada South Zaman waktu saya belajar geografi dulu, kita belajar sampai Tanzania, hasil gula, tapi sejarah itu paling penting. Tapi masalahnya sekarang ni soal sejarah itu kurang. Saudara Ali, Saudara Hasri Abdul Latif, Saudara Haji Azizan, Mahmud Bakar. Jadi bagi saya lah, apakah anda bersetuju dengan saya agar Kementerian Pendidikan dapat mengembalikan semula wajib untuk pelajar-pelajar mempelajari tentang sejarah. Dan waktu yang sama, disiplin anak-anak kita ini mesti diperketatkan. Kemudian hukum tu, carilah hukum-hukum yang agak memberi kesedaran. Sebagaimana saya kata awal tadi, kalau kita bertumbuk, cikgu panggil dua-dua kena. Artinya ada keadilan. Tidak pilih kasih, tak kisahlah. Kalau kamu, kenapa kamu tumbuk? Dia usik saya cikgu tadi. Dia ambil barang saya, okey. Kenapa kamu curi barang dia? Yang kamu pula dah tunjuk barang kamu hebat sangat. Dua-dua salah. Akhirnya dua-dua masuk padang. Padang tu tengah panas tu. Pukul 12 tengah hari. Lepas saja waktu recess. 11.30 pukul 12 sebelum balik ke rumah. Saudara. Duduk tengah padang tu. Kawan-kawan satu sekolah, satu kelas tu beratur tengok. Tepuk tangan. Padang ke muka. Punyalah malu saudara masa tu. Saudara Azli, tabur rabu mayat cemping di Banjarnegara Wangsa pun sejarah juga. Itu Saudara Azli jangan tarik dalam politik. Bagi saya itu juga sebahagian sejarah yang perlu dilihat dan dikaji. Dan sejarah ni ada mitosnya. Sejarah macam mitos Hang Tuah, tapi ada pengajaran. Saudara. Dan kalau berbalik macam saya kata tadi lah, bila kita kena hukum cabut pokok semalu tu, kawan-kawan sekolah semua tengok. Yang paling malu saya pada kawan-kawan perempuan. Padan kamu ke, kamu ambil, awak kena. Allah, 2 hari dia kata tak nak tengok muka dia orang. Malahan bukan kawan-kawan dalam satu kelas kita, bukan satu darjah kita saja. Saya Mustafa di sekolah ada pelajaran sejarah, ada bukan tak ada, tapi kewajipan tu tak ditekankan. Servis waram. Semua ni mikirkan soal sekarang ni komputer lah, sains dan teknologi. Saudara Azman Khan, boleh jual minyak? Jual lah. Apa Saudara Azman Khan? Saya tak tahu apa maksud Saudara Azman Khan tu. Sebab
Saudara Sri Temasek, dia kata pakai kep simbol capal, simbol kapal nasional atau Langkawi dan sebagainya. Tapi kenapa LA tu? Ini teman bagi. LA ini saya ingat pasukan bola softball champion di sana. Puan Aisyah, saya saudara Sri Temasek, kawan-kawan bagi kita kena nilai lah. Ada 3 cap, semua yang sama. Tapi yang satu lagi tu kuning, saya kata yang pakai ini je lah. Kalau ada cara, ada cap yang baik, bagilah. Tapi jangan beli cap ataupun topi yang berwarna-warni, saya tak minat. Saya suka cap yang warna hitam. Kerana paling tidak pun dapatlah menutup rambut saya yang serba putih. Putih saja. Rambut uban. Janganlah marah, Sri Temasek. Saya okey, tak ada masalah. Bagi saya, bila kita bercerita petang-petang begini, carilah jalan untuk kita memikirkan ibu bapa. Dan mungkin anda adalah sebahagian daripada ahli anggota PIBG. Maka suarakanlah dalam mesyuarat Persatuan Ibu Bapa. Pertama, kita kena terapkan kerisauan kita tentang budaya buli ni. Kesian, sedih saya. Sedih. Mana ibu bapa yang tak sayang ke anak. Tapi dalam keadaan begitu, mungkin mereka tak tahu. Dan akhirnya ada juga kes-kes buli yang sampai ke peringkat dibuat laporan ke pihak polis. Bila pihak polis masuk campur tangan, maka anak-anak ini akan dihantar ke sekolah Henry Geni dan sebagainya. Dan tertutup masa depan. Kerana disiplin kurang. Kalau disiplin itu kuat, maka mereka juga boleh diselamatkan supaya tidaklah sampai ke tahap dibuang sekolah. Secara Murgiwara dia kata bab sejarah yang perlu ditekankan sebab selalu kepada anak cucu kita bukan zaman gemilang tapi kejatuhan. Dia soal sejarah ni, soal kejatuhan ke gemilangan mesti dua-dua kena adil, kena ada kena sama tara lah. Saudara kami Sandahlan, mari kita makan goreng pisang. Alhamdulillah, saya masih ada lagi saudara. Saya makan goreng pisang, saudara. Saya masih ada lagi 2 butir, 2 ketul lagi kuih bahulu. Saudara, simpan elok, stop. Saki baki kuih raya, saudara. Memang minat saya kuih-kuih yang lama lah. Sebab tu saya suka kuih bakar kacang yang tahan lama, kuih bahulu, kuih goyang, saudara. Kuih moden macam kuih semprit ni, seminggu, 2 minggu dah mula rasanya dah ada rasa tengi kata orang. Tengi tu tak berapa sedap. Saudara Muhammad dia kata, terima kasih Syah Info. Jadi petang ini saya bercerita tentang bagaimana budaya buli di sekolah ini. Saya haraplah kalau saudara ahli jawatan kuasa, peserta ibu bapa, suarakanlah. Kalau saudara tidak menjadi jawatan kuasa PIBG, mungkin anak saudara beritahu pada anak supaya tiap-tiap sekolah menekankan soal pertama disiplin, yang kedua sistem pendidikan mesti ditingkatkan mata pelajaran sejarah. Sejarah kita kena ingat. Kalau selagi kita tak bercerita soal sejarah, mereka tak sedar, tak insaf. Kena cerita bahawa orang Melayu dulu, bagaimana Inggeris menghina kita, kita ni duduk bawah pokok, atas pokok dan sebagainya. Perlu diceritakan. Jadi sebenarnya bagaimana wujudnya perjanjian Josulai, perjanjian social contract, bagaimana negara kita yang punya penghasilan biji timah, hasil bumi kita ni dipunggah oleh penjajah. Sebagaimana terapkan juga, tekankan sejarah di Sabah contohnya. Berapa lama Inggeris ataupun Barat memerintah Sabah, habis kayu kaya di Sabah diangkut. Memanglah di Sabah tidak ada penghasilan perkebunan yang hebat, tetapi kayu kaya balak mereka diangkut. Dan di Sabah merupakan bumi yang kaya dengan kayu-kayu yang berkualiti untuk dibuat perabot dan sebagainya. Bagaimana bertemunya minyak, banyak orang tak tahu. Hasil minyak ini ditemui pertamanya di Miri, di Sarawak. Jadi biarlah, banggalah juga orang Sarawak saya. Kemudian kita bercerita sejarahnya, macam di Terengganu tu adanya penyu. Sekarang ni penyu pun dah menangis, dah tak bertelur lagi. Musim panas. Dan saya rasalah, jadi kaitkan antara sejarah dengan geografi ataupun ilmu alam. Soal sains lah, penekanan sains tu penting. Itu untuk masa depan untuk pelajar-pelajar kita.
Sampai itu jangan lupa terapkan lagi soal agama. Dan saya lihat yang paling penting saya yakinlah benda ni perlu diwujudkan juga dan diutamakan, iaitu pengenalan terhadap rukun negara. 5 rukun negara, 5 prinsip rukun negara ini perlu diterapkan pada pelajar-pelajar kita. Kita dulu berbaris sekolah. Sambil lepas kita menyanyi negaraku, kita melapaskan ikrar rukun negara. Saya dulu kecil-kecil dulu saudara, kalau kat sekolah saya lah orang dipanggil. Saudara Muklis, dia kata Sabah dah botak dengan balak betul sekarang. Tinggal minyak gas saja dan sawit serta getah. Ya begitulah saya perlu kita utarakan sejarah macam di Sabah, macam di Sarawak. Dan rukun negara. Saya adalah pemimpin. 3 tahun tak silap saya. Memimpin pelajar-pelajar untuk melafazkan ikrar rukun negara. Begitu bersemangat saya. Pertama sekali, kepercayaan pada Tuhan. Itu soalnya kamu nak agama apa pun tak salah lain, tapi kepercayaan pada Tuhan. Jadi bila kita ada agama, percaya pada Tuhan, pada qada dan qadar ilahi apa semua, kita jadi orang yang baik. Itu gambaran yang saya lihat. Dan kalau pelajar-pelajar itu bertumbuk, lain tak ada hukumannya secara mudah. Saya Mus Ahmad nak beli dedak ikan keli, saya nak makan. Ayah saya beritahu zaman Jepun dia bagi makan buih. Lepas tu tekan perut siksa. Dia bukan buih saudara Mus Ahmad. Zaman Jepun dulu zalimnya pasukan Jepun ni, tentera Jepun bila kita dijajah. Dalam buku-buku sejarah saya baca, maka air sabun. Bukan buih, air sabun tu. Air sabun tu suruh telan satu baldi, lepas itu perut dipijak. Mati. Jadi Saudara Abdul Hamid, murid masa di sekolah membuli, bimbanglah lepas dia jadi gangster. Itulah keadaannya. Saudara Mus Ahmad, artinya bila kita menceritakan sejarah begitu, bukan untuk kebencian, untuk menimbul kesedaran. Kalaulah negara kita ini dijajah oleh penjajah, penjajah tidak pernah merasa kasih dan sayang pada pribuminya. Penjajah hanya memikirkan soal keuntungan. Macam mana di Sabah. Mereka menjajah Sabah, mengeluarkan kayu balak untuk untung mereka. Rakyat-rakyat tapi tak ada dibuat begitu. Jadi saudara Puan Nur Aziah Azizan, saya nak share halwa maskat. Alhamdulillah boleh lah hantar saya. Puan Nur Aziah, kalau ada halwa maskat tu terima kasih lah. Teringin dah meleleh dia lah sebut halwa maskat. Berjumpa kat mana? Alamat kalau saya cerita ni, saudara Puan ada Nur Aziah Azizan, boleh hubungi Al-Azhar. Al-Azhar di talian 011 berapa Al-Azhar? 011 011-330-41241 011-330-41241 ataupun sebab Al-Azhar ni lelaki, boleh juga hubungi Siti Farehah 017-711-4300 017-711-4300. Terima kasih awal Puan Nur Aziah Azizan. Kalau betul-betul ada ini halwa maskat. Dah meleleh dia ni. Awal Latif, apa khabar saudara? Dapat live Facebook. Hari ni sebenarnya kerajaan Malaysia, saudara jangan tarik, awal tak payah tarik ke politik saudara. Saudara merigawa kesetiaan kepada raja dan negara itu bukti orang Melayu mesti sentiasa dipertahankan. Ya saudara. Saudara Sejati, Saudara Abdul Aziz, Nek Bolia, Saudara Ahmad Lokman. Saya menceritakan benda begini zaman persekolahan dulu. Sebab Saudara Muhammad Azmi Ali, dia tanya saya macam mana zaman persekolahan saya dulu. Zaman persekolahan saya dulu, kalau bertumbuk, dua-dua kena hukum. Di Temasek banyak halwa maskat ya. Sukanya saya. Dan kedua, guru-guru dulu boleh merotan. Sekarang ni saya tak tahulah, tak silap saya sekitar daripada tahun 2000. Masuk tahun 2000 rasanya guru-guru dah tak boleh nak merotan. Kalau guru dia merotan, dah mereka dikenakan pula tindakan tata tertib dan sebagainya. Sedangkan saya rasa rotan cikgu itulah paling penting. Tak kisahlah sama pelajar itu pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah. Kalau anak-anak itu dari kecil tidak diterapkan dengan disiplin, sudah maklum Luqman, maka sudah pastilah mereka tidak mempunyai disiplin waktu mereka membesar. Bila kecil-kecil dah jadi buli, besar jadi gangster. Apakah kita mahu melihat generasi kita masa depan mereka menjadi kumpulan gangster? Ini kita mahu menerapkan budaya
anak-anak kita, generasi akan datang, generasi yang berkasih sayang. Saudara, kasih sayang itu paling penting pada kita. Jadi kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Yang makan malu maskat tu ingat-ingatlah kepada saya. Terima kasih.